Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi ja'ala as-salata tariqatal muttaqin wa ja'ala fiha qurrata 'aini sayyidil mursalin wa ruknan min arkanid din. وجعل فيها جنة العاجلة المحبين ومأرن الأسرار العاشقين وعلى آله وأصحابه أترته الطاهرين صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. InsyaAllah kita sambung pada muka surat ke-14 baris terakhir. Berkata pengarang rahimahullah, ada pun kesempurnaan salam itu. Bagaimana kita dalam semaya untuk mencapai kesempurnaan, dalam musannif sebut sini, pengarang sebut dalam kitab kita Munyatul Musalli 12 perkara yang terkandung daripada 12 perkara itu 12,000 asrar rahsia-rahsia dalam sembahyang. Antaranya dalam kita melaksanakan salam supaya sempurna. Adapun kesempurnaan salam itu bahawa engkau salamkan dengan sempurna. Salamkan dengan sempurna. Jadi kita tahu bahawa salam itu termasuk dalam rukun qaul, rukun perkataan. Jadi kena sebut, kena baca salam tu maknanya sekadar dengar. Ya paling tidak kena dengar. Kalau kita tu makmum, kalau tu imam tu benarlah, ya kuatlah sikit. Sunat ya kuatlah. Adapun kalau kita mesor ke atau maya jadi makmum, walaupun kita tidak baca kuat, tetapi paling tidak telinga kita tu dengar siap huruf yang wajib kita lafazkan. Sebagaimana kalau takbiratul ihram perlu kita dengar. Telinga kita sendiri tu qadar volume dia tu. Qadar derah tak derah tu tak cari lagu mana, telinga kita tu dengar, telinga hak standard dengar. Alif lam Allahu akbar. Begitu juga Fatihah. Begitu juga salam. Assalamualaikum. Paling tidak. Yang sempurna, nak sempurna lagi kita sebut Assalamualaikum warahmatullahi. Bahawa ada ia serta niat yang sebenarnya. Dan salam niat. Jadi serta sekalinya kita sunat kita sertakan dengan sunat nak keluar daripada sembahyang. Tapi jangan sebelum daripada tu. Dan jangan selepas pada tu. Kerana sebelum tu menyebabkan batal sembahyang. Kalau selepas pada tu jadi tak ada itulah. Tak ada sunat pula dah. Tu ada khilaf ulama. Ada kata benda tu termasuk daripada rukun. Kebanyakan kata sunat lah. Serta niat yang sebenarnya. Dan salam engkau itu akan orang yang ada pada kanan engkau. Daripada malaikat dan mukminin, jin dan manusia. Dan kita niatkan salam kita tu, salam kiri dan kanan itu kita niat Assalamualaikum warahmatullahi. Kita niatkan salam kita tu pada hadap kanan kita, hadap kiri kita. Kalangan hak paling ramanya apa dia? Korang. Paling ramanya malaikat. Malaikat dan orang mukmin di kalangan jin dan manusia kita niatkan. Demikian lagi pada di kiri engkau, begitu juga kiri. Kanan kiri kita niat bagi salam kepada malaikat dan yang beriman di kalangan jin dan manusia. Habis. Adapun kesempurnaan ikhlas itu pada 3 perkara. Pertama, bahawa engkau tuntut dengan sembahyang itu dengan keredaan Allah Ta'ala.
Kita semaya lillahi ta'ala, walaupun tak wajib, tak jadi syarat kita niat tu lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala tak wajib. Tak niat apa nama, tidak jadi syarat, tak jadi rukun. Kita sebut lillahi ta'ala, atau kita niatkan lillahi ta'ala. Memang semaya tu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi perlu dan wajib kita sempurnakan ikhlas kita semaya semata-mata kerana Allah, semata-mata ibtigha' maradatillah, semata-mata menuntut keredaan Allah Ta'ala, bukan kerana manusia. Sebab itulah walaupun suatu amal tu amal ibadat, walaupun satu perkara tu dari rupa ketaatan, umpama sembahyang baik, puasa baik, sedekah baik, tetapi kalaulah niat dia bukan kerana Allah Ta'ala, dia jadi dunia yang tercela juga dunia. Sebab dia buat tu kerana nak tunjukkan pada orang lain supaya mendapat sanjungan, supaya mendapat pujian, supaya mendapat tempat dalam hati orang. Hak dalam dunia ni. Lepas tu nak gapo? Apa manusia, apa yang selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala boleh bagi, baik dunia ataupun akhirat. Jadi termasuk daripada perkara-perkara dunia yang tercela juga, walaupun rupa akhirat. Tetapi kalau kita buat perkara dunia, rupa dunia pun yang tepat dengan syarak lah. Walaupun rupa dunia, umpama kita kerja apa semua kerana niat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, dia jadi perkara akhirat. Jadi semaya tak ada benda lain lah. Kalau semaya memang tak patutlah nak rupa dunianya. Moga semaya dia kerana Allah Ta'ala. Kalau ada kerja boleh kata juga niat dia kerana benda lain. Jadi perkara dunia, kalau dia niat kerana Allah Ta'ala, kalau tidak jadikan ia sebagai ladang untuk akhirat, mazra'ah untuk akhirat. Tapi kalau semaya nak buku kat mana? Selain memang semata-mata kerana Allah Ta'ala. Jadi buat tu semata-mata kerana keredaan Allah Ta'ala, dan jangan engkau tuntut akan reda manusia. Ada kita mengharapkan keredaan daripada manusia ataupun selain daripada Allah Ta'ala, satu harapan, satu tuntutan yang tidak mungkin akan tercapai selama-lamanya. Pada manusia nak dapat reda tak puas, tak itu semua atau kena semua. Sebagaimana cerita Luqmanul Hakim dan anak dia dah kita dengar semua. Dia bawa dia dengan anak dia, dari susunan pun tak ingatlah, tapi apa kurang. Lepas tu dia bawa keldai dah. Dia mula-mula anak dia naik atas keldai, dia tereret lalu kat orang, dia kata berat anak, tak berat anak. Biar ke ayah dia jalan, dia naik keldai, dia naik kereta, dia naik kenderaan. Lepas tu kalah pula orang dia kata ayah dia pula naik, Luqmanul Hakim naik pula, jalan-jalan orang kata pula berat apa, berat ayahmu sial ke anak, dia seorang naik motor, naik kenderaan, naik keldai, anak dia jalan tak reda juga, tak buat hati juga. Dia pun turun dua-dua eret keldai. Jalan tengok orang kata pula, berat anak-anak bodoh. Ada motor pun tak naik, ada keldai pun tak naik, eret saja. Pasti dua-dua naik keldai pula. Kata juga, nyanyo ke keldai. Dua-dua naik seorang padahal lah. Sial ke menata. So sudah. Jadi Luqmanul Hakim yang ajar anak dia bahawa kalau kita nak cari keredaan manusia tak sudah. Apalagi kalau kita nak cari keredaan manusia hak benda ibadat pula. Oh, ni satu perkara yang sangat-sangat
rugi. Kita akhirat kelak kita nak ambil, kita nak pahala kebajikan kita, tak ada dah perkara-perkara pertama kali dan perkara yang paling besar dinilai adalah sembahyang. Pas kalau sembahyang pun buat kerana manusia, tak ada apa dah lah. Kalau face sembahyang, boleh kata tak boleh nak harap dah pada amal ibadat hak lain. Dan kedua, bahawa engkau lihat akan taufik itu daripada Allah Ta'ala. Keduanya, dalam kita nak mencapai kesempurnaan ikhlas, kita kena lihat taufik itu daripada Allah Ta'ala. Makna apa taufik? Maknanya kemudahan, kesenangan, mudah, kuat kita nak buat ibadat, nak buat taat, nak semaya nak puasa, nak nadah kita kena pandang ini sebagai anugerah daripada Allah Ta'ala, bukan lihat pada diri kita. Orang panggil istilah dia suhudul minnah. Kita kena saksikan ia sebagai anugerah pada Allah Ta'ala ataupun taufik hidayah daripada Allah Ta'ala, dan berteruslah kita minta taufik daripada Allah Ta'ala, kerana seorang itu tidak akan mampu untuk lari daripada mengerjakan maksiat, dan tidak ada kekuatan untuk dia melaksanakan ketaatan, melainkan adalah taufik daripada Allah Ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Dan ketiga, engkau memelihara akan dia, jaga akan sembahyang. Memelihara akan dia makna jaga akan sembahyang. Lagu mana kita jaga? Dengan cara antaranya kita menunaikan sembahyang ini pada awal waktu. Kita sempurnakan segala syarat dan rukun. Kita sempurnakan segala sunat baik, sunat ab'ad dan sunat ayah. Kita sempurnakan yang zahir dan juga yang batin dalam sembahyang. Atau kita jaga akan sembahyang hingga hilang dirimu dengan dia. Sehingga tidak ada lagi rasa berat untuk kita mengerjakan taat, hingga hilanglah segala sifat-sifat mazmumah yang tercela yang ada dalam diri kita. Sebagaimana para salafus soleh apabila ia mengerjakan sembahyang, ia tidak khabar ingat melainkan ia ingat tumpuannya, fokusnya hanya kepada apa yang dia sedang lakukan dalam sembahyang. Qala muallif rahimullah, dan sayugianya bagi orang yang sembahyang itu mengetahui akan yang ia hendak perbuat itu dan qadarnya. Sayugianya makna sepatutnya, semestinya bagi orang yang sembahyang, bagi musalli, bagi orang sembahyang tu dia tahu apa yang dia nak buat, iaitu sembahyang itu. Makna dia tahu akan hakikat sembahyang yang dia lakukan, apa akan kemuliaan sembahyang, akan qadar kemuliaan sembahyang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kena khabar, kena insaf, dia kena sedar akan kedudukan sembahyang di sisi Allah Ta'ala, supaya syukurlah ia akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya ia syukur, supaya ia berterima kasih akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, memudahkan dia, bagi hidayah, bagi taufik pada ia melaksanakan sembahyang. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala jemput kita di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada yang menggerakkan hati kita, tak adalah yang beri kemudahan, kelapangan kepada kita, melainkan rahmat, melainkan belas kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita.
Jadi kita supaya kita kena tengok kedudukan kita mari semaya ni bukan perkara ringan-ringan, bukan perkara yang biasa-biasa, bukan perkara main, ada satu perkara yang besar. Dan apabila Allah Subhanahu Wa Taala mudah pada kita, bukan saja mari semaya, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala bagi pakej pula. Kita duduk pula iktikaf dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala, kita duduk iktikaf, kita sembahyang, kita niat habis ke pakej lalu. Kita niat akan tunggu waktu sembahyang. Kalau ni waktu maghrib kita niat pula waktu isyak. Apalagi kita niat pula kita nak baiki keaiban diri kita. Kita niat pula kita nak menuntut ilmu, berada dalam riyadul jannah, taman surga, dalam majlis zikir, majlis hukum akam. Apalagi hukum akam pula berkenaan dengan sembahyang. Allahu akbar. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita dalam bawah payung rahmatnya, supaya malaikat mudah-mudahan dalam majlis kita ini, para malaikat istighfar, memohon ampun pada kita. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita berada dalam majlis ini, Allah Taala mudahkan urusan kita dunia dan akhirat. Amin. Supaya syukurlah ia akan Allah Subhanahu Wa Taala atas bagai yang diberi taufik akan dia. Syukur akan Allah Subhanahu Wa Taala atas taufik yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi supaya boleh semayang. Kadang-kadang badai yang kuat, yang gagah, tetapi tak mampu nak akak selimut pun tanpa taufik. Walaupun boleh akak besi, nak akak selimut untuk bangun, untuk melaksanakan sembahyang, tak mampu. Ada orang tu berjalan pun orang kecah-kecah. Dalam keadaan tak berapa nasihat, dalam keadaan tubuh dah lemah, Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan untuk sembahyang. Ada orang sibuk dengan pelbagai masalah, pelbagai urusan kehidupan, tapi Allah Subhanahu Wa Taala bagi kelapangan, bagi mudah untuk mengerjakan sembahyang. Jadi kita kena lihat, jangan lihat pandai pada diri kita, lihat pandailah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sekali-kali ada terdetik rasa hairan, rasa pelik, rasa kagum dengan diri sendiri, tapi lihatlah kepada anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan antara termasuk pada syukur kita menggerakkan kaki kita ke masjid, kita menghayungkan tangan kita melakukan perkara taat itu adalah kita guna mata, telinga, segala anggota kita tu kepada perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala redai, Allah Subhanahu Wa Taala ciptakannya, termasuk daripada itulah dimasukkan orang-orang yang bersyukur. Senya telah menghimpunkan padanya, maka bahawasanya sembahyang itu senya telah menghimpunkan padanya beberapa bagai daripada segala kebajikan. Dalam sembahyang itu telah menghimpunkan beberapa bagai pada segala kebajikan, daripada af'al dan askar, daripada perbuatan-perbuatan sembahyang, daripada berdiri betul pada rukuk, sujud, i'tidal, dan juga askar, segala bacaan tasbih, takbir, tilawah dalam sembahyang, menghimpun pelbagai kebajikan, pelbagai kebaikan dunia dan akhirat. Dan pastinya Allah Subhanahu Wa Taala telah janjikan, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sembahyang itu dapat mencegah daripada fahsya, kekejian dan kemungkaran. Tapi kalau kita dalam keadaan kita mengerjakan sembahyang masih lagi terbit perkara-perkara fahsya dan mungkar daripada anggota kita, baik zahir ataupun hati kita, iaitu batin kita, maka kita kena tilik, kita kena muhasabah kemudian semula akan solat yang kita lakukan. Qala muallif rahimahullah, maka apabila mendiri hamba kepada sembahyang dan berkata ia Allahu Akbar, apabila seorang hamba berdiri hendak melakukan sembahyang, maka ia takbir, dia sebut Allahu Akbar. Kita kena dengar dah. Ya, kalau kita jadi makmum ataupun jemaah seorang, kalau jadi tak imam, memang biasanya banyak dengar dah. Kalau jadi makmum seorang,
Dia kena paling kurang dengar kat telinga dia sendiri semua kalimah Allahu Akbar. Jangan Allah. Allah dengar. Akbar tu pakai kemer, pakai ni adalah hati Allah. Adalah hati sebut juga. Hak dengarnya dengar hak dalam hati. Pembaca surat khabar bila tak boleh. Rukun qauli tak boleh pembaca surat khabar, pembaca wasak tak boleh. Ya kita kena dengar. Kalau kita baca, kalau dengar tu budak-budak nak mengeja. Ya baca hari Isnin. Baca surat khabar dah. Baca butir-butir kau dengar tu betul lah. Kita tak baca gitu dah. Kita baca dalam hati tu tengok. Bukan tu masuk baca. Bukan tu masuk baca Fatihah, baca Allahu Akbar, baca salam, baca tasyahud, tahiyat tu. Bukan tu masuk dia. Masuk dia baca ni kita sebut dengan betul semua lafaz huruf dia dan qadar dia dengar kat telinga diri kita dengan kalau kita ayat tu bagi telinga hak standard. Mendengar qadar dia tu. Berkata ia Allahu Akbar. Ada Allahu Akbar. Tu panggil takbir. Jadi kita taslim. Dalam kitab kita ni, kalau kita musalli ni dah sebut dah. Sebut dah sebelum ni, ia rupa bagi taslim, mana kita serah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita serah pada diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hendaklah ia muqaranah niatnya yang dimuktabarkan pada syarak. Maka hendaklah ia muqaranah, ia sertakan niat. Ia sertakan niat. Kenapa? Kerana hakikat niat adalah kita qasak, kita nak buat tu serta dengan buat pada awal ibadah. Mana awal ibadah semaya adalah tentang takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita muqaranah. Di kata sini yang dimuktabarkan pada syarak, yang diibadah, yang ambil kira oleh syarak sebagaimana dah bincang dah sebelum ni. Bagaimana semaya fardu kita perlu ada qasak ta'arud ta'yin contohnya. Kita kena ada nak semaya tu, aku nak semaya, so lepas tu ta'arud. Tu qasak nak semaya, pisah nak buat nak semaya tu. Lepas tu apa kita niat pula, kita ta'arud pula, kita lentangkan kefarduan. Fardu, lepas tu kita ta'yinkan, tentukan zuhur, asyar. Kalau sembahyang sunat yang ada sebab, contohnya kita kena paling kurang kita kena qasak dan kita tentukan sembahyang sunat rawatib, sunat istisqa, sunat duha. Kalau kita sembahyang Jumaat kita tambah lagi. Kalau kita sembahyang di makmum kita kena niat, kena ingat dalam tak betul lah kena makmuman. Kalau tak imam wajib ingat yang niat imaman. Tu yang dimuktabarkan para syarak. Dan serta diketahui pula akan kebesaran Tuhannya. Dan dalam keadaan kita faham, kita sedar, kita insaf akan kebesaran Tuhan dengan Tuhan yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Dengan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berhadapan tak ada lah hak besar, hak paling agung, hak paling utama adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Umpama nak mudah faham, kalau kita tengah tunggu nak jumpa dengan raja yang besar, raja yang hebat, raja yang agung, raja negeri kita nak tiba-tiba nak mari, kita tak ada waktu nak benda lain dah. Ada tengok cara kau nak beradak dengan dia dah. Tak ada dia nak korek hidung nak gapo tak ada dah. Dia mari depan kita kan, tengok tawajuh betul pada diri dia, tengok kalau dia nanya, kalau kita kecek kan, kita tak boleh main handset, boleh main WhatsApp, boleh kecek dengan orang lain, tak boleh. Kita kena jawab soalan dia, kita kena berhubung dengan dia. Ni apa lagi Allah Subhanahu Wa Taala raja bagi segala raja. Raja yang tidak ada raja selain dia pada akhirat kelak, semua serupa belaka. Maliki Yaumiddin, raja. Kalau hari ni boleh sebutlah raja tu raja ni, tapi tak usah tunggu jauh, apabila mati saja, orang tak panggil raja jaga ni, orang jadi jenazah dah. Supa masuk dalam tanah, supa belaka dah.
Kita semaya, kita tak ada lah kita beradak dengan hati kita, beradak dengan Allah Subhanahu Wa Taala, raja segala raja, Tuhan yang memiliki segala sifat kesempurnaan, yang tidak ada langsung sifat kekurangan. Allahu Akbar. Itu terlebih azam, dan maka maknanya Allahu Akbar. Ketahui pula akan kebesaran Tuhannya yang ada ia khidmat, yang ada ia khidmat kepadanya. Apa maksud khidmat? Makna kita mengerjakan taat. Kita mengerjakan taat. Kerana jin dan manusia, hikmatnya dijadikan adalah supaya beribadat kepada Allah Ta'ala. Ni kalau orang yang tidak percaya Tuhan, atau orang yang bukan Islam, satu jawapan yang tak boleh tak diselesaikan. Kenapa dia dijadikan, kenapa dijadikan, lepas tu lagu mana, dari mana yang mari, ke mana nak pergi mana pula, kenapa dia dijadikan. Satu jawapan yang tak boleh tak diselesaikan bagi orang yang tidak punya akidah. Bijak setara mana pun, profesor setara mana pun. Ada kita Allah Subhanahu Wa Taala ajar dah. Kita dijadikan adalah illa liya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berdiri khidmat kepadanya, maka maknanya Allahu Akbar itu terlebih azam, terlebih agung, terlebih besar, dan ajar yang terlebih besar, maka hendaklah benar hatinya. Demikian pula maka hendaklah benar hatinya. Maknanya kena sepakat, kena matching, kena sepakat hatinya, apa yang dilakukan dalam sembahyang itu dengan hatinya. Demikian pula firman Allah Ta'ala, telah mengetahui hamba-Ku bahawa Aku yang terlebih besar daripada tiap-tiap sesuatu, dan senyap ia telah berhadap atasku. Nah, di kursi lah ni. Dan senyap ia mana hamba-Ku telah berhadap atasku. Maksud kita nak semaya tu, Allah SWT kata ia telah berhadap atasku. Mana berhadap dengan hati kita, berhadap dengan hati kita. Sekalipun dada kita ni beradab ke kiblat, tidak sudut zahirnya hati kita beradab kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tumpuan kita, fokus kita kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila mengangkatkan dua tangan kepada kedua telinganya, mengisyaratkan ia melepaskan daripada tiap-tiap ma'bud yang lain daripada Allah Ta'ala. Apabila kita angkat tangan, kita takbir Allahu Akbar, ni satu isyarat menunjukkan kita lepaskan daripada tiap-tiap yang ma'bud, tiap-tiap dia sembah melainkan Allah Ta'ala. Tak ada lah Tuhan sebenar-benarnya, tak ada lah yang mana tidak berhajat kepada selain pada dia, dan berhajat selain pada dia kepada dia illallah, melainkan Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Kemudian apabila membaca, ni saya sebut, kalau biasa kita amalkan iftitah lah. Tapi dia kitab musalli ni iftitah juga ni. Iftitah yang diriwayatkan dalam oleh Imam Muslim. Mana hadis tersebut, haddatsana al-Auza'i an Abdah anna Umar bin Khattab kana yajharu bihaula'il kalimati yaqulu subhanakallahumma bihamdik tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Apabila membaca subhanakallahumma, subhanakallahumma, la'ala sawa, ada agak jatuh subhanakallahumma wa bihamdika. Tidak ada, ada? Tak ada. La'ala sawa, sebenarnya jatuh tu subhanakallahumma wa bihamdika, yakni maha suci Allah Ta'ala daripada tiap-tiap yang kejahatan dan kekurangan. Maha suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada setiap-tiap hak tak molek, tiap-tiap hak kurang. Bahawasanya ia yang mempunyai bagi segala puji. Ni tafsir atau terjemahan atau tafsir bagi kata
wa bihamdika. Ketika kita jatuh tu subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ni baca sebelum baca a'udzubillah minasyaitonirrajim. Apa kita angkat takbir tu. Tapi kita baca iftitah bahasa Allahu akbar kabira tu boleh juga. Nah. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka, yakni maha suci ia dan berkat pada yang menyebutkan namanya tabarakasmuka, maknanya maha suci ia Allah dan barakah pada yang menyebutkan namanya akan pekerjaan yang dikerjakan. Pekerjaan yang dia kerjakan kalau tidak disebutkan dengan mula dengan bismillahirrahmanirrahim, maka akan terbutuh keberkatan. Jadi Tuhan yang mana menjadi barakah apabila dimulakan pekerjaan yang sesuai, yang ada yang bertepatan dengan syarak dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Apa makna barakah? Maknanya bertambah-tambah kebajikan, bertambah-tambah kebaikan. Qala muallif rahimahullah. Tak satu lagi. Maka apabila membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lepas tu kita baca, lepas kita baca iftitah, kita baca ta'awuz. Jangan baca ta'awuz dulu, jangan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lepas tu baca iftitah. Itu bukan tertibnya. Tertibnya selepas daripada kita takbir, kita baca iftitah. Maka apabila baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yakni aku pohonkan di kau bahawa engkau lindungkan dan engkau peliharakan aku daripada fitnah syaitan. Apa fitnah syaitan? Mana tipu daya, mana godaan syaitan, yang antaranya menimbulkan menimbulkan menghasut supaya menghilangkan keyakinan dalam hati manusia akan Allah Azza wa Jalla. Ana syaitan ni apabila ia nak goda manusia, apabila nak buat taat, mula-mula ia larang. Ia larang. Kita nak buat ia larang. Tapi orang dak biasa-biasa buat dah jadi wirid tak dengar. Syaitan kata larang pun ia buat juga. Jika Allah Subhanahu wa taala peliharakan dia akan jawab, mana dia akan berprinsip bahawa inni muhtajun. Sesungguhnya aku berhajat kepada bekalan ni. Aku berhajat ke bekalan, aku berhajat untuk akhirat kelak. Tak makan waktu syaitan buat modus operandi langkah kedua pula. Ya apa dia? Dia hasut pula, kata supaya taswif, supaya tangguh. Nantilah mula-mula lah. Bagus dah mu nak buat, mu nak mengaji, mu nak ibadat, napi tunggulah peceh-peceh dulu kau. Boleh mula muda lagi, baru 50 lebih, baru 60, tunggu 70 mu kacau buat sungguhlah. Ni sihat-sihat ni ada. Nanti bapa ni dah lah. Minggu depan, tahun depan buat sungguh. Dia taswif. Dia apa nama? Dia suruh tangguh. Ni Allah Subhanahu wa taala nak jaga dia akan jawab. Dia akan berprinsip, dia akan kata, ajar aku bukan datang aku. Kalau ajar kita datang kita mudah. Ajar kita bukan datang kita. Tak makan. Aja pun kacau gana pula. Dia suruh gaduh nak ajalah. Terburu-buru. Kadang-kadang kita nak buat kata ketaatan yang mungkin kita nak upgrade lah. Kita nak upgrade sikit taat kita, tak biasa lah nak tahajud. Lepas mula nak tahajud. Belum ni tak ada buat mana tahajud. Dari mana? Jadi nak cuba nak berlatih lah nak buat tahajud. Tak malam. Syaitan pun agak nak suruh tangguh tak sedah. Tak yakin dah. Lari tak dengar. Nak buat juga. Lepas tu suruh tangguh. Tak tangguh. Nak juga. Syaitan pun katakan pula, buatlah tahajud, buat banyak selalu. Buat banyak selalu. Mu bangun pukul 2 lagi, mu tak usah tidur. Banyak lagi pahala. Buat banyak hafal subuh. Boleh 2-3 hari. Hari ketiga, pakul subuh tak mari. Pakul subuh tak mari. Buat dah lah. Gaduh. Nanti kita buat slow-slow.
Allah Subhanahu Wa Taala suka satu amalan itu, walaupun tak banyak pun kita buat cara berterusan. Dengan istiqamah tu lebih baik daripada 1000 karamah. Tak makan juga, you buat molek juga, you buat secara slow-slow, tak boleh juga. Nak asuk kau tu tak boleh juga. Berarti mari pula. Sambung mula. Kita ajak cerita ni semula. Lagu mana bisikan syaitan, strategi syaitan apabila seorang hamba itu beradab dengan ta'ah. Ada banyak. Jadi kita ayat tu 3 tak ada. Tamu yang larang, tak makan larang juga, dia suruh tangguh, tasbih. Tak makan juga, dia suruh buat cara lorak supaya kita buat surat mana gaduh nak buat semua belakang lalu. Tak makan juga, ada lagi dia. Ada 7 lagi Imam Ghazali kata sebut dalam Minhajul Abidin. Syaitan ni pakar strategi. Dia tidak pernah berhak. Tak pernah berhak untuk menyesatkan, mendatangkan wasuah, menggoda, menipu daya manusia. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha